Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa ala nabiyyihil mustafa. Salatan wa salaman ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya muallim Ibrahim al-hikmata 'allimna wa ya mufahhim Sulaiman fahhimna ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين اللهم يا رب موسى وعيسى ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم أخرجنا من ظلمات الجهل والنسيان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم نورنا بنور علمك وأبعدنا النسيان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian, hari ini insya-Allah kita akan meneruskan lagi siri-siri pengajian kita yang berkaitan dengan hukum hakam harta di dalam Islam melalui kitab Fiqhul Manhaji ala Madhab Al-Imam Asy-Syafi'i yang dikarang oleh 3 orang pengarang. Yang pertama Profesor Dr. Mustafa Dibbougha, seorang ulama besar di Syria. Yang kedua almarhum Profesor Dr. Mustafa Sa'id Khin, dan yang ketiga Syekh Ali Sabarji. Jadi kitab yang telah ditulis oleh ketiga-tiga pengarang ini yang dibentuk dalam 3 jilid, dan yang di tangan kita sekarang ini kita hanya ambil 1 juzuk, iaitu berkaitan dengan fiqhul muamalah al-maliyah, hukum hakam yang berkaitan dengan harta. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, harta ini akan kita perolehi sepanjang kehidupan kita. Walaupun kita datang ke bumi ini dalam keadaan tangan kosong, dan tuan-tuan cuba imbas balik apabila kita baru beranak, dilahirkan. Semua orang dilahirkan dalam keadaan telanjang bulat. Even anak hartawan pun, jutawan pun, bila dia beranak, dia akan dilahirkan dalam keadaan telanjang bulat. Yang dibawa hanya tali pusat, tali pusat tapi telanjang, bermaksud dia datang dengan kosong ke dunia. Kemudian Allah beri kekuatan akal kepada manusia untuk dia meneruskan kehidupan, dan dari situlah dia mendapat harta. Kemudian dia akan mengakhiri kehidupannya dan akan dibangkitkan kembali. Apabila dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, antara soalan yang akan ditanya di padang mahsyar iaitu berkaitan dengan harta. Dalam satu hadis yang disebut wa an malihi min aina tasabahu wa ila aina anfaqahu. Berkaitan dengan hartanya, dari mana dia dapat dan ke mana, bagaimana dia belanjakan. Jadi sudah pastilah di sana adanya hukum hakam, dosa dan pahala berkaitan dengan harta. Dan kita sebagai umat Islam ada kitab panduan, iaitu Al-Quran, untuk melihat bagaimana suruhan dan larangan Al-Quran berkaitan pengurusan harta ini. Justru ini, kitab ini amat sesuai untuk kita bincang, kerana dia akan boleh memberi petunjuk-petunjuk kepada kita bagaimana untuk kita mengharungi kehidupan di dunia ini yang penuh dengan akad-akad muamalah. Menurut Profesor Dr. Mustafa Zarqa, dia kata akad-akad transaksi muamalah ini kalau dihitung hampir 35 jenis kontrak yang berbeza. Yang kita fahamnya hanya akad jual beli, sewa menyewa, gadai menggadai. Tapi kalau bilang satu-satu, semua sekali lebih kurang 35 jenis akad kontrak yang berbeza. Jadi sebab itulah penting untuk kita melihat sedikit sebanyak hukum hakam jual beli dalam kehidupan kita. Dalam perbincangan yang lepas kita telah bincangkan
rukun jual beli. Rukun jual beli di sisi jumhur ulama ada 3 rukun. Rukun ini sangat penting tuan-tuan. Dalam setiap benda ada rukun. Rukun solat, mazhab Syafi'i ada 13. Rukun khutbah ada 5. Kalau tuan-tuan pergi solat Jumaat, tiba-tiba ada 4 je rukun khutbah, tak sah. Tuan-tuan solat, tiba-tiba ada 10 je rukun, tidak sah. Jadi dia kena cukup rukun baru sah sesuatu ibadah. Rukun kahwin ada berapa? Tak ingat dah, lama dah kahwin. Jadi ada 5. Jadi rukun jual beli ada 3. Yang pertama, al-aqidah, 2 contracted parties. Mesti ada 2 pihak yang berakad, pembeli dan penjual ataupun lebih. Rukun yang kedua, sirah. Sirah ini boleh jadi dalam bentuk perkataan, dalam bentuk tulisan dan dalam bentuk isyarat. Itu sirah, ijab dan qabul. Yes, I agree to purchase this item. Yes, I accept. Jadi itu ijab qabul. Sirah. Yang ketiga, sil'ah, barang itu sendiri. Jadi barang mestilah memenuhi beberapa syarat kepada barang. Syarat pertama, kita dah sebut sebelum ini, barang jualan mestilah wujud ketika akad jual beli dimentrai. Jadi barang mesti wujud, ayyakuna sil'ah mawjud. Barang mestilah ada. Kalau tak ada barang, maka akadnya tadi tidak sah secara umumnya. Cuma pendetailannya ada nanti. Jadi barang mesti ada. Apa rasional syariah letakkan barang mesti wujud? Kerana untuk mengelak dari apa-apa pertikaian di waktu akan datang. Kalau akad dibuat, duit diberi, diserahkan, tapi barang tak ada, maka dia akan mencetuskan pergaduhan. Macam mana ni bayar barang tak ada? Jadi itu rasionalnya syariah meletakkan syarat supaya barang ada. Nabi sebut la tabi' ma laysa indak. Jangan kamu jual barang yang tak ada. Yang berada di watchlist bank negara sekarang ni pun dah hampir 500 syarikat listkan sebagai watchlist, bukan blacklist lagi, watchlist. Sebab apa syarikat-syarikat ini diadukan oleh publik kepada bank negara? Antara masalah besarnya, dia orang ni tak ada bisnes, tak ada barang pun untuk diniagakan, so hanya scam. Jadi di report. So kalau kita analyse balik, apa isu utama? Jawapan sebab tak ada bisnes, hanya collect duit untuk many game. Itu syarat pertama, barang mesti ada. Syarat yang kedua pada rukun yang kedua itu barang, rukun yang ketiga barang, itu barangan yang dijual mestilah dalam bentuk harga yang boleh dinilai di sisi syarak. Jadi barang tadi mestilah al-mal mutaqawwim syar'i, barang yang ada nilai di sisi syarak. Ada juga barang yang tak ada nilai di sisi syarak tapi ada nilai di sisi dunia. Umpamanya apa? Dalam hadis ini disebut haramallahu bai'al khamri wal maita wal khinzir wal asnam. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli 4 perkara ini. Arak, bangkai, patung dan khinzir. Jadi apa-apa yang diproduce oleh 4 benda ini tak boleh diniagakan. Walaupun kasut mahal mana pun, kasut harga 1,000, tapi tengok-tengok kulit babi, maka tidak ada nilai di sisi syarak. Coklat kandos mahal, tapi dia letak gelatin babi, maka tidak ada nilai di sisi syarak. Arak, setengah arak yang dibuat di Itali sebagai contoh, mahal. Masa saya belajar duduk sekelas dengan budak Itali, dia kata dia keluarga dia pandai buat arak. Dia satu-satu arak tu memang mahal. Jadi mahal di sisi mereka tapi tidak ada nilai di sisi syarak, maka tidak boleh diniagakan. Jadi itu syarat yang kedua, barang mestilah ada nilai di sisi syarak. Syarat yang ketiga, barang jualan mestilah barangan yang bermanfaat. An yakuna sil'atan muntafi'un bih. Barang mestilah ada manfaat untuk digunakan.
barang tadi dah wujud, kemudian barang tadi halal, tapi barang tadi tak ada manfaat, tak boleh guna, kan? Maka tidak sah juga untuk dijual beli. Sebab apa? Bukan sebab dia haram, tapi sebab tak ada guna, kan? Jadi syarat dia mesti barang yang boleh digunakan. Maknanya tidak sah jual barangan yang rosak, jual barangan yang tiruan, kan? Jual barangan yang rosak ini tengok case to case, kan? Kalau jual bundle used car second hand, itu dia kata we will sold it as it is, kan? Dijual seadanya. Jadi buyer dia kena review lah dulu barang tu, kan? Kalau dia setuju dengan tahap kerosakan tu dan dia beli, itu dia kira sah, kan? Yang tidak sah ini barang yang tidak ada manfaat, tapi dia dibeli dalam keadaan tertipu, kan? Maka tidak boleh. Syarat yang keempat pada barang tersebut hendaklah boleh diserahkan dari segi fizikal dan syarak, ya. Dari segi fizikal barang tadi dia boleh serahkan. Macam mana nak serah? Dia depend lah. Kalau movable asset, dia boleh angkat dan dia boleh hantar, serah, kan? Kalau immovable asset, rumah, tanah, kan, bangunan, itu cara serahan dia kena serah melalui grant dan anak kunci, kan? Jadi dia ada capability untuk deliver barang tadi, barulah sah. Walaupun barang dia, tapi kalaulah barang itu dalam tahanan, dalam rampasan, contohnya custom, dia hold dulu barang tu di Port Klang, kan? Walaupun kereta grant dah nama dia, tapi oleh kerana dia tak ada kemampuan untuk keluarkan kereta tadi, maka dia tak boleh jual lagi, kan? Walaupun hak milik dia, kan? Ataupun aset-aset lain yang dah di freeze, kan? Maka dia tak boleh hantar walaupun hak dia, maka tidak sah di sisi syarak, kan? Apa rasional dia? Rasional dia satu je, syariat try to avoid from any potential dispute in future, kan? Kalau jual barang yang tertahan itu, apa kesudahannya? Adakah boleh dirilis ataupun tak? Jadi cara dia, keluarkan dulu baru jual. Syarat yang kelima terhadap barang, pihak yang berkontrak mestilah orang yang mempunyai kuasa ke atas barangan yang ingin dijual beli, sama ada kuasa sebagai seorang penjaga atau kuasa sebagai pemilik. Jadi barangan yang nak dijualkan tadi mestilah kita ada kuasa, sama ada kita diberi kuasa sebagai wakil ataupun kuasa itu memang barang tu hak kita, kan? Jadi kita ada kuasa lah untuk jual. Jadi wakil pun boleh, kan? Bagi contoh orang jual apa tu, water filter Kowe tu, kan? Kadang-kadang bukannya dia pun yang company dia, tapi company dia appoint dia as an agent, so dia boleh jual barang tadi. So, sebab tu penting appointment letter tu penting untuk melayakkan dia jual barangan secara sah di sisi syarak, ya. Kalau tak ada appointment letter tu, maka ada masalah nanti. Jadi dengan ini pemilik dibenarkan menjual barangan miliknya atau menggunakan barang tersebut untuk membeli sesuatu barangan kerana syarak mengesahkan kuasa hak belinya, kuasa hak miliknya. Demikian juga penjaga atau pemegang wasiat, mereka dibenarkan menjual barangan milik orang di bawah jagaan mereka. Jadi sebagai wakil, kita dibenarkan untuk bertransaksi di atas surat agensi tadi, ya. Sama ada wakil, kita jaga harta anak yatim, kita jadi wakil kepada koperasi, kita jadi wakil kepada company, kita jadi wakil pada siapa-siapa pun. Dah ada pelantikan itu, kita ada hak untuk jual barang tadi, atau menggunakan barangan tersebut untuk membuat belian. Guna barang untuk buat belian, maksudnya tak semestinya kita beli barang guna duit, kan? Sometimes kita boleh guna barang
untuk beli barang. Dipanggil barter system kan. Jadi dalam Islam it's not necessary pakai fiat money tu. Bahkan fiat money itulah hari ini yang menjadi masalah pada monetary system kita kan. Kalau tuan-tuan baca bab Bretton Woods Agreement 1971-72 macam tu kan, mereka apabila dia kalah perang dunia pula, dia kalah dengan perang Vietnam, kemudian ditukar daripada back to gold standard, one to one, ditukar kepada whatever dia nak print money, dia boleh print kan. Cuma international currency-nya nanti semua kena tag dengan USD. Jadi that's why mereka dia ada hak untuk produce duit dia banyak mana pun, tapi dunia lain tak boleh kan, currency lain tak boleh kalau buat macam tu. So dulu dia ada back to gold standard tu ada kan. That's why dia tak boleh simply nak produce duit USD dulu. Tapi lepas Bretton Woods Agreement tu berlaku, dia dah ada kuasa untuk produce banyak-banyak duit dia USD kan. Jadi itu masalah yang perlu diseragamkan oleh seluruh at least dunia Islam. Dia kena sepakat untuk ada alternatif kepada currency lain kan. Dan antara cadangannya tadi untuk barter system, balik pada barter system, tak perlu pakai currency kan. Mana yang tak cukup je boleh set off dengan yang jumlah yang tak cukup tadi kan. Malaysia dulu Tun Mahathir pernah cadangkan supaya komoditi daripada Iran bila dah hantar ke Malaysia, Malaysia pun balas dengan benda sama ada crude palm oil ke ataupun crude oil kita ke, bila tukar kata mana yang tak cukup tu di top up guna gold kan. Satu cadangan yang bagus untuk kurangkan kebergantungan kita pada fiat money, especially USD kan. Jadi dalam kitab ini disebut apa? Dia kata boleh menggunakan barangan tersebut untuk membuat belian kan. Demikian juga dengan wakil, mereka dibenarkan menjual barangan pewakil atau membeli menggunakan barangan pewakil. Jadi atas alasan mereka semua mempunyai kuasa terhadap harta tersebut. Sama ada kuasa tersebut diberikan oleh syarak seperti penjaga atau pemegang wasiat, ataupun kuasa tersebut diperolehi daripada pemilik sendiri seperti wakil. Jadi jika barangan tersebut dijual atau digunakan untuk membeli oleh orang yang tidak diberi kuasa, jadi kalau barang itu dijual oleh seseorang yang tak ada hak ataupun dia tak ada kuasa untuk jual, itu namanya bai'ul fuduli. Bai'ul fuduli berlaku apabila kita jual barang yang bukan hak kita, kita jual. Dan kita jual barang tadi bukan hak kita satu, kemudian kita tak ada lantikan, kita tidak dilantik untuk menjadi wakil kan. Maka itu namanya bai'ul fuduli. Dan apa hukum jual barang tanpa kebenaran tadi? Dalam kitab ini sebut kontrak jual beli tersebut tidak sah. Ini berdasarkan pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala bai'a illa fi tamlik, dan tidak boleh jual beli kecuali apa yang kamu miliki. Benda yang kita tak miliki ataupun kita tidak dilantik untuk menjadi wakil, maka kita tidak boleh jual kan. Kita jadi wakil ni kadang-kadang tuan-tuan, terutama harta pusaka sebagai contoh kan. Ada 5 orang adik-beradik, ayah meninggal, tinggal rumah kan, tinggal rumah. Jadi adik-beradik kata, abang long uruslah kan, abang long uruslah rumah ni, better kita liquidkan dia, jual, dapat cash, kita bagi 5 orang kan. Jadi nak jual tu dah dilantik abang yang sulung jadi penjual, walaupun bukan hak dia 100%, tapi atas lantikan tersebut maka dia dibenarkan untuk jual barang peninggalan tadi. Dia bolehlah. Kalau dia tak dilantik dan tidak dipersetujui, maka tidak boleh teruskan. Namun demikian larangan ini dikecualikan jika barangan tersebut dijual oleh seseorang yang bukan pemilik asalnya.
Cuma dia adalah pewaris harta tersebut dan dia menyangka pemiliknya masih hidup. Walau bagaimanapun kemudiannya pemilik asal tersebut terbukti telah pun mati. Jadi ketika kontrak tersebut dimenterai, jadi dalam kes ini jual beli tersebut dan segala proses yang berkaitan dengannya diterima sebagai sah. Ini kesnya dia ingat ke tuan dia hidup lagi, dia pun pergi jual tanpa pengetahuan tuan dia. Kemudian tengok-tengok rupanya tuan dia dah mati. Dia pula waris kepada si mati. So dalam kes ni dia kata sah. Berlaku ke? Jawapan dia berlaku, tuan-tuan. Kadang-kadang berlaku. Kalau kita tengok kes bencana alam, sekali mati juta pun ada, 100,000 pun ada. Tuan-tuan pergi Aceh waktu berlaku tsunami, yang terbaru dekat Palu kan. Bila berlaku bencana alam ni, saya tanya pengurus jenazah yang di Palu tu, macam mana buat nak identify masa apa? Kata tak ada dah, dia kata kita mana yang banyak hancur, kembung apa tu, kita masuk dalam lubang, kita tutup, kita solat. Gitu je. Tak tahu dah siapa-siapa dia kata. Ada satu bangunan hotel tu, ya kiri okey, kanan okey, kat tengah-tengah tu belum. Jadi hotel tu masuk dalam tu. Hotel tu masuk dalam tu, hotel 5 tingkat ke berapa tingkat. Masuk dalam tu. So yang orang duduk dalam hotel tu kira macam mana? Kira di kampung macam tu je. So maknanya benda ni berlaku, kadang-kadang kita tak tahu dia mati kat situ ke ataupun dia pergi somewhere kan. Jadi ada possibility berlaku kita waris dia jual barang apa kan, jual barang dia ataupun dia dah ada bisnes harian dia, anak-anak saudara dia tolong jual kedai dia macam biasa. Jadi sebab tu valid kitab-kitab lama ni, walaupun dia bincang tajuk macam ni, dia benda boleh berlaku kan. Itu baru tuan-tuan tengok lifestyle di Jepun, ramai orang mati berseorangan kan, dalam bilik, dalam rumah kan. Lepas 2-3 hari baru tahu, mati dah dia seorang-seorang kan. Jadi harta-harta dia tu satu hal pula tak ada waris untuk diterima kan. Harta dia tak ada waris kan. Sebab memang dia tak ada, mungkin waris dia ada tapi dah berpisah lama, tak pergi cari. Jadi harta-harta dia tu banyak, tergantung macam tu. Cuma yang harta kalau dalam akaun yang berbentuk dalam fixed asset geran apa tu okey, tapi untuk harta yang ada dalam rumah tu macam mana nak selesaikan. Jadi ada pula satu tim untuk selesaikan benda tu. Jadi bai'ul fuduli tadi gambaran dia, seseorang itu dia jual tanpa hak milik dia satu dan tanpa kebenaran tuan barang. Itu fuduli. Dalam isu ni ada dua pendapat mazhab yang dominan. Yang satu dia kata kitab mazhab Syafi'i, dia kata tidak sah. Jual barang tanpa hak ataupun jual barang tanpa izin tuan tidak sah. Kan? Masa jual tu tak sah terus. Sebab dia buat hujah tadi, Nabi sebut la tabi' la wala bai'a illa fi ma tamlik. Jangan dijual kecuali barang yang kamu miliki sendiri. Kalau barang orang lain tak boleh jual. Mazhab kedua, mazhab Hanafi, dia kata bai'ul fuduli ni, mana kita jual barang tanpa kebenaran tuan, pending dulu. Bukan jual terus tak sah. Mazhab Syafi'i mudah, jual tak sah terus. Mazhab Hanafi kata jual, lepas tu pending dulu, kemudian tengok tuan dia decide apa, nak proceed ke nak cancel kan. Kita bagi contoh, kan biasa orang jual kat pasar kan, ni gerai A, ni gerai B, ni gerai C, banyak gerai dia. So bila kita nak beli kat gerai A, sayur-sayur lah contoh, kita nak beli sayur-sayur kat gerai ni, tuan gerai ni tak ada kan. Mocik ni pergi tandas ke, pergi bank ke apa, jadi tak ada lah. Tapi bila kita nak beli juga ni, gerai B ni biasa tolong kan. Gerai B ni dia akan tolong tengok berapa harga, saya tolong ambil lah kan, biasa dia buat. Dia tolong menolong sesama dia. Jadi walaupun tuan tak ada, tapi oleh kerana tagging price semua dah ada, dia kata okey, ni harga RM50, saya tolong ambil dulu. Dia pun ambil duit 50, yang barang letak dalam plastik, dia pun jual. So 50 tu tak dalam bako kawan lah, bukan bako dia.
Jadi berlaku jualan tersebut. Soalan dia sah ke tak sah? Ya. Jadi kalau mazhab Syafi'i tidak sah. Kalaulah sesama makcik penjual ni dia tak pesan, saya nak pergi bank kejap kalau orang nak beli barang saya awak jual Kalau dia kata begitu je, sah lah tu. Tapi kalau dia tak sebut macam tu, dia tak delegate power to sell pada jiran dia ni, maka mazhab Syafi'i tidak sah. Kan? Mazhab Hanafi dia pending. Pending macam mana? Lepas berlaku transaksi ni, tiba-tiba makcik ni balik. Lepas tu gerai B cakap, kak, saya tolong jual barang-barang sayur tadi. Kan? Duit saya tak dalam aku tu. Jadi tengok respon makcik tu. Kalau makcik tu kata, pandai-pandai pula jual barang sayur aku. Jawapannya tidak sah pula. Tidak sah, kena kau pula yang balik potong sayur ni. Mari hantar balik. Awak pergi tadi tidak sah. Jadi itu maksud pending. Ya. Sebabnya awak jual bukan yang awak punya. Ya. Tapi adanya dia teruskan dengan jual beli tadilah. Ya. Jadi itu dari sudut fiqh lah. Syarat yang keenam pada barang. Barang tersebut mestilah dalam pengetahuan kedua-dua belah pihak. Maknanya pembeli dan penjual dia faham sebenarnya dia beli apa ni. Kan? Dua-duanya beli apa. Kan? Ada juga orang tak faham dia beli apa. Kan? Faham dari sudut barang, kualiti barang, harga dan juga apa-apa berkaitan dengan barang dia kena faham. Dua-dua pihak, pembeli dan penjual. Oleh yang demikian, menjual barangan atau membayar menggunakan barangan yang tidak diketahui oleh kedua-dua pihak atau salah satu pihak adalah tidak sah. Dalam bahasa Arabnya disebut an yakuna sil'ah muayyanan. Barang tadi mesti spesifik dan diketahui oleh dua-dua pihak, pembeli dan penjual. Kalau pembeli jual barang, dia pun tak tahu dia jual berapa, ataupun penjual dia jual barang, dia tak tahu apa yang dijual, dan pembeli dia beli tapi dia tak confirm dia beli apa, maka hukum asalnya tidak sah. Tidak sah. Ada satu ketika, ini perbualan dalam ofis lah. Kawan yang lepas cuti weekend tu, dia pun masuk office, dia pun berdialog sebelah. Dia kata, ni aku pergi beli kat ada satu hypermarket ni, supermarket. Dia tu untung dia tu. Lepas tu kawan dia tu, apa pasal pula untung? Masa dekat cashier tu kan, dia pun letak barang dia. Letak barang, semua scan bayar. Kemudian dia balik. Dia balik rumah dia terkejut. Ada satu DVD player. Itu rezeki. DVD player masuk dalam bako dia. Dia tak bayar, dalam resit tak ada. Tapi DVD player tu ada kat rumah dia. Kan? So, ceritanya cashier tersilap letak plastik. Kan? Customer depan bayar, customer belakang ambil barang. Kan? Tapi bukan niat pun. Dan dia kata balik, apa tu kan biasa alam tu bunyi kan. Kalau siapa curi barang, bunyi. So, dia tak kena tangkap apa pun. Rezeki dia kata. So, apa hukum tu tuan-tuan? Hukum dia kena hantar balik. Kita kenal ke tak kenal orang tadi, kena hantar balik. Sebab bukan hak kita. Dan sebab itulah fiqh kata apa? Kalau nak bagi sah jual beli ni, kita kena tahu kita beli apa dan kita jual apa. Barulah sah. Kalau tersilap macam tu, itu bukan rezeki. Jadi kena hantar balik. Dia basic je. Kalau bukan barang kita, kena hantar balik. Jadi tindakan ini biasanya akan menimbulkan pertelingkahan kerana wujudnya unsur risiko. Seperti yang dimaklumi, Nabi SAW telah melarang jual beli yang berunsurkan gharar. Gharar dan uncertainty. Macam mana berlaku uncertainty? Sebab kita tak tahu beli apa ataupun barang tu tahu, fizikal barang tu tahu, tapi ada ketidakpastian.
dari sudut barang, dari sudut kuantiti, dari sudut harga, kan? Jadi dia kena tahu, kan? Exactly. Even ulama kata kalau lah kita beli tisu contoh, so tisu ni dia satu pallet kat kedai tu, semua tisu dari bawah sampai atas. So nak bagi sah jual beli tisu tu, kita kena tunjuk. Tapi lah ni mudah lah. Kita ambil satu kotak letak atas cashier, kan? Letak atas kat tempat bayar tu. So itu kita kira ta'yin. Kita maksudkan kita nak beli tisu A, kan? Tapi kalau lah setengah kes, kalau kita pergi kedai tu, kita nak beli apa? Beras. Kan perempuan kan biasa dia tak pikul beras tu, dia suruh orang kedai pikul. So ikut kaedah asal, dia kena tunjuk beras yang mana satu daripada satu bandel tu, kan? Berpuluh-puluh guni beras, dia kena tunjuk saya nak beras ini. Itu maksud ta'yin. Beras ini saja dia nak, kan? Dia ada rasional dia. Saya fikir rupanya syariah buat seketat itu, dia ada rasional dia. Antara rasional dia, sebab kalaulah pembeli tadi dia pick up, dia suruh umum je, okay, ambil beras satu letak dalam bonet saya. Tengok-tengok beras tadi bocor, kan? Beras tadi bocor ke apa, ada defect. So ini dia boleh jadi, puan suruh saya angkat beras A untuk masuk bonet kereta, kan? Tapi kalau diumumkan macam tu, hukum asalnya dia kena ta'yin. Ta'yin dia kena sebut beras ini, barang ini, barang ini. Macam tu sepatutnya, kan? Barulah dia kata apa, tuan kita kata boleh mengelak daripada risiko gharar ataupun ketidakpastian dan juga apa-apa pertelingkahan. Demikian juga tidak sah menjual atau dijadikan bayaran salah satu barangan yang ada tanpa dinyatakan yang mana satu. Yang kita sebut tadi. Mana kena sebut? Saya nak beras ni, kan? Memang dia kata, benda sama tu kan. Mana sama tuan-tuan? Tuan-tuan pergi beli durian. Sekarang musim durian, kan? Kita duduk di atas meja, kita pun kata, durian 1 kilo, ada kita buat macam tu. Kan kita pilih, kan? Kita tunjuk, ni durian ni saya nak. Dia pun ambil, dia timbang, dia buka, dia pun jual kat kita, kan? Itu maksud ta'yin. Kena tentukan, walaupun selonggok durian tu beratus biji, tapi kita nak ambil sebiji tu, itulah yang kita nak beli, kan? Juga tidak sah menjual sesuatu barangan tertentu dengan hanya meletakkan satu angka contoh. Contohnya 1000 tanpa dijelaskan apakah nilai yang dimaksudkan dengan angka tersebut. Saya nak beli ni, berapa awak nak bayar? 1000. Yalah, urufnya RM1,000 lah, kan? Ke kita bila kita sebut 1000, dia akan terfikir RM1,000, kan? Tak, kan? Tapi kita sebut ada rasional dia, kan? Contohlah orang baru, orang Indonesia baru sampai Malaysia, pemikiran dia masih lagi di Malaysia, di Indonesia, kan? So dia beli barang pun dia ingat harga Indonesia. So that's why dia sebut currency, kan? Jadi dia kena ta'yin, kena tentukan currency, kan? 10 riyal. Riyal pula bukan riyal Terengganu, riyal Arab Saudi. Dua-dua riyal. Jadi dia kata kena tentukan. Dan huruf kebiasaan orang ramai juga tidak menentukan apakah yang dimaksudkan dengan angka tersebut. Jika uruf ni maksud dia adat kebiasaan. Maksudnya kalau kita beli di pasar Malaysia, urufnya, adatnya duit ringgit lah, kan? Takkanlah kita nak khilaf jadi duit rupiah pula. Jadi dia kata jika uruf dapat menjelaskan maksud tersebut, maka nilaian tersebut ditentukan oleh uruf. Tapi setengah-setengah tempat, contohnya di border, di Golok sebagai contoh. Di Golok ni dia pakai dulu currency, kan? Ringgit pun dia pakai, bat pun dia pakai, kan? Jadi bila sebut saya nak beli, saya setuju beli apa ni, kereta mainan ni dengan harga 100, kan? 100 ringgit kena sebut, 100 bat, kan? Dia kena sebut, barulah dia clarity tu ada. Sebab walaupun urufnya sebelah orang semua orang pakai ringgit, maka urufnya adalah ringgit. Tapi setengah tempat dia dah ada 2-3 currency, maka dia pakai currency
yang dominan dalam negara tadi dan kena sebut. Contohnya, jika barangan tersebut dijual di Syria, tuan kita 3 orang Syria, dia bawa contoh Syria lah, dan ditentukan barangan ialah 1000, maka uruf setempat di situ menentukan bahawa yang dimaksudkan dengan 1000 ialah 1000 lira Syria. Juga tidak sah menjual sesuatu barang atau sebuah rumah contohnya dengan harga yang sama yang dijual oleh seseorang yang lain, sedangkan kedua-dua pihak yang berkontrak tidak tahu berapakah harga jualan rumah tersebut. Contoh dia kata, saya jual rumah saya ni sama dengan harga jiran jual rumah dia. Dia tak boleh refer macam tu, dia kena mention berapa, kan? Sebab jiran jual rumah tu kita tak tahu dia actual price berapa lepas diskaun dan sebagainya, berapa kita tak tahu, kan? Jadi tak boleh benchmark, saya jual rumah saya sama dengan harga jiran jual rumah dia, kan? Ataupun saya jual barang saya kat gerai saya sama dengan harga gerai sebelah, kan? Dia tak boleh benchmark macam tu, dia kena mention berapa harga, kan? Maklumat mengenai barangan yang dijual beli boleh diperolehi melalui cara-cara berikut. Macam mana kita nak pastikan maklumat tadi? Sebab tuan kita kata rukun kepada jual beli yang ketiga adalah barang. Jadi barang tadi mesti ada syarat-syarat dia, kan? Jadi antara syaratnya dia kata an yakuna sil'ah muayyanan. Barang tadi mestilah spesifik, kan? Harganya, kualitinya, kuantitinya kena spesifik. Jadi macam mana nak tahu harga dia kata? Dia bagi beberapa guideline. Yang pertama, jika barangan tersebut wujud dan dipamerkan, maka jual beli tersebut sah walaupun tidak dinyatakan kadar dan spesifikasinya. Contoh, penjual menjual sebuah kereta yang dipamerkan dengan dinyatakan harganya tapi tidak dinyatakan jenis kereta tersebut. Jadi demikian juga penjual menjual seguni gandum dengan harga 1000 lira tapi tidak dinyatakan sukatannya. Jadi sampai tahap mana kita nak tahu spesifik tu, ya. Jadi dia kata contohnya, kalaulah Yuska dia jual kereta, jadi dia letak harga kereta kat white screen tu je, kan. Dia letak okey, Honda Civic tahun sekian-sekian 20k, kan. RM 20,000 dia letak dekat cermin depan tu, kan. Jadi perlu tak didetailkan? Jawapannya, tuan kita kata tak perlu detail lah, pasal harga dah ada. Kereta pun kalau kamu tengok kamu dah kenal ni kereta Honda, kan. Jadi kecuali kalau kereta jadian, kereta apa tu, kereta clone, kan. Dia tu logo ada, kan. Dia tu logo ada juga. Jadi kalau yang tu kena spesifik lah, ni bukan kereta apa tu, logo lebih kurang sama, kan. Jadi kalau tu logo tu kena spesifik, nak tengok kereta asal ni kereta apa. Ataupun dia kata kalaulah dibeli, contohnya beli gandum 1000 lira satu guni. So bila dah dalam bentuk guni tu, perlu ke ditimbang supaya jadi spesifik dan kita boleh sebut saya setuju beli satu guni gandum dengan berat 20 kilo. Jadi tak perlu, sebab guni tu kita pembeli dah faham, oh kalau dia beli barang satu guni dengan harga 1000 lira, maka jumlahnya adalah satu guni lah, kan. Walaupun dia letak, let's say dia letak 10 guni, so guni A, B, C mesti dia ada perbezaan, kan. Tapi dia tak banyak, kan. Kita bagi contoh lain, kalau beli durian, durian dulu jual pakai longgok, kan. Ini pakai timbang, kan. Betul, pakai timbang. Timbang sekali dengan butir, sekali dengan kulit, sekali dengan puluh. So dapatlah durian, isi durian banyak. So kalau ikut jual beli durian ni, kalau yang dia buka letak dalam polystyrene itu lebih transparent, kan. Mana kita beli tahu, kita sekilo durian harga RM13, ya, sekilo durian. Katanya apa definisi durian? Inilah dalam polystyrene, dah nampak jelas. Tapi kalau sekilo durian sekali dengan butir, cengkerang dia dan puluh dia itu, kan.
Apa hukum? Kalau kita nak tahu detail tu, sebab dia kata tadi syarat pada barang mestilah jelas. Apa hukum? Hukum dia kata kalaulah dah diterima adat secara berleluasa, maka dikira sah, kan? Maka dikira sah. Adat kebiasaan orang dah boleh terima dah. Tapi kalaulah mula-mula nak transform dulu daripada jual secara longgok, kan dulu jual secara longgok, kan? Yang kemudian ni je jual secara timbang, kan? Secara kilo, kan? Jadi kalau dah masa dah berubah tu dan majoriti masyarakat boleh terima, maka dikira sah, kan? Yang tak sahnya jual durian isi plastik, kan? Cara kedua kita nak tahu pendetailan ni kepada barang, kedua-dua pihak melihat katalog sebelum kontrak jual beli dimenterai, dengan masing-masing menyebut tentang spesifikasi dan description barangan tersebut. Tapi dengan syarat, barangan tersebut biasanya tidak akan berubah antara waktu melihat dan waktu kontrak jual beli dimenterai. Contohnya baju, rumah dan sebagainya. Jadi cara kita nak tahu spesifikasi barang ni, kita boleh tengok katalog, kan? Terutama kita jual beli online, kan? Biasa perempuan suka beli online. Saya rasa 80% barang dalam rumah dah jadi online dah. Baju, striker, whatever lah, machine to machine ni, semua online. Baru nak tidur sikit, mari tuk. Tengok, post laju courier sampai rumah, hantar barang. Jadi macam mana kita nak pastikan barang online ni sah, kan? Sebab yang di display tu bukan barang tu dalam store, kan? Sedangkan kita kata kena spesifik barang tadi. So jawapannya tengok katalog, kan? Tengok katalog, ikut Lazada ke whatever. So katalog dengan spesifikasi dia sama, kita klik butang dan sampai barang tu kat kita bench, kita tengok balik katalog dengan barang tu sama, kira sah, kan? Dan ini pun dikira uruf, adat kebiasaan masyarakat sekarang beli secara online, maka dikira sah as long katalog tu almost 99% sama dengan barang yang dihantar, kan? Kecuali kalau silap beli saiz US, saiz UK dengan saiz orang Asia, itu bukan silap katalog, itu silap kita faham macam mana nak baca saiz, ya, itu kes lain, ya. Yang ketiga, cara nak tengok spesifikasi barang, melihat sebahagian barangan yang dijual jika bahagian tersebut sudah cukup menggambarkan bahagian yang lain. Mana kita nak beli durian, kita kata boleh tak tebuk sikit, ataupun nak beli tembikai, kan, boleh tak tebuk sikit, kalau merah kat dalam saya beli. Jadi tuan buah tadi dia setuju, dia pun tebuk sikit. Tebuk sikit tengok, oh okey. Tapi jangan buat nyanyi ke tuan buah. Lepas tebuk, test, start kereta balik. Belinya tak, kan? Yang tu tak baik, tuan-tuan, kan? Budak-budak nakal dia buat, dia test, lepas tu dia balik, dia kenyang dah, tak sempat beli kenyang. Jadi bila tebuk buah tu, rosok buah tu, kan? Orang kedian mari tak beli dah. Jadi bila kita nak suruh dia tebuk tu, kita kena bertanggungjawab. Kalau dah meet specification yang kita letak, kita kena ambil, kan? Walaupun kalau kita tak ambil pun, dia sudut syarat tak salah, kan? Tapi dia sudut adab, kena ambil lah. Pasal kita dah menjatuhkan nilai buah dia, kan? Kena ambil. Kalau kita suruh dia test yang ni, dia buat dan kena dengan kehendak kita kena ambil. Jadi tuan kita kata tengok sebahagian, bukan tengok semua. Itu dah kira okey. Just imagine kalau balik-balik buruk juga buah tadi, kan? Kira macam mana? Tempat dia tebuk tu okey, tapi bawah lagi dia tak merah, dia jadi putih gitu, kan? Macam mana hukum dia? Jawapannya akad tadi sah, yang tuan kedai tadi tak berdosa. Pasal bukan dia nak tipu, kan? Bukan dia nak tipu, tapi memang Allah buat macam tu buah tadi, kan? Bawahnya tak okey tapi atas okey, kan? Yang ditebuk tadi kebetulan kena ke atas, maka dijual atas sangkaan
keseluruhan buah tadi samalah kualiti dia. Itu tidak salah. Akhir sekali, melihat bahagian luar barangan yang dijual sahaja, yang mana bahagian luar tersebut dianggap sebagai penjaga kepada isi kandungannya. Contohnya tembikai, delima atau telur. Telur tu suruh tepuk parut. Nak beli telur penyu, nak tengok dulu isi telur penyu. Itu tak boleh, tuan-tuan. Jadi barangan seperti ini cukup dengan hanya melihat bahagian kulitnya sahaja. Begitu juga dengan buah kelapa atau buah badam yang telah masak. Memadai dengan hanya melihat kulit luarnya sahaja, kerana kulit buah-buahan ini perlu dikekalkan untuk menjamin kesegarannya. Jika buah-buahan tersebut jenis yang dimakan bersama dengan kulit luarnya, jadi memadailah dengan hanya melihat kulitnya untuk mengesahkan jual beli tersebut. Jika pembayaran dibuat secara bertangguh, maklumat mengenai masa pembayaran juga termasuk dalam syarat mengetahui barangan yang dijual beli. Oleh itu, jika masa pembayaran tidak diketahui dengan jelas, contohnya dinyatakan bayaran akan dibuat pada tarikh menuai atau sehingga si fulan pulang dari perjalanan, maka tidak sah. Demikian juga dengan maklumat tentang kaedah jaminan seperti gadaian dan penjamin dalam jual beli. Jika kaedah tersebut diletakkan sebagai syarat dalam kontrak, maka jika penjual menjual sesuatu barangan dengan syarat pembeli membawakan penjamin atau gadaian untuk bayaran tersebut, tetapi tidak pula ditentukan siapakah penjamin atau apakah gadaian tersebut, maka kontrak tersebut tidak sah. Jadi tuan-tuan baca kitab lama macam inilah bahasanya. Jika